Hai, bertemu kembali dalam channel Salt and Sugar. Hari ni Kak Vida nak berkongsi cara-cara untuk buat double barrel cake. Jika hari tu kita sinonim dengan kek yang rendah dan comel-comel je, tapi sekarang ramai yang beralih untuk membuat kek yang tinggi-tinggi. Kek tinggi ini sebenarnya akan menyerlahkan dekor dan membuatkan kek itu kelihatan cantik dan mahal. Oleh sebab itu, kebanyakan kek kahwin sebiasanya tinggi dan begitu juga dengan kek birthday sekarang. Tapi apa yang membimbangkan kebanyakan dari kita akan berhadapan dengan kek yang sengit dan akhirnya tumbang. Itulah igawan paling ngeri oleh setiap baker sebenarnya. Oleh sebab itu, di kalangan kita mengambil jalan selamat dengan membuat kek yang rendah selain kosnya yang sangat murah. Disebabkan hal ini, Kak Vida ingin berkongsi sedikit ilmu dengan anda semua bagaimana untuk membuat kek yang tinggi dan tidak sengit. Okey, jom kita lihat cara-caranya. Ini adalah antara bahan utama untuk membuat sebiji kek: krim, kek, turntable, piping bag, paper cake, scraper dan spatula. Part yang paling penting adalah kek. Kek yang nak digunakan terpulang kepada anda. Setiap layer tu Kak Vida akan timbang sebanyak 250 gram setiap layer kek tu. So ketinggian kek untuk berat 250 gram tu memang dah cun. Untuk setiap layer tak perlu dah nak potong-potong lagi. Jika ada potong nipis kek anda tu ke barang kalian untuk kek jadi sengit itu sangat tinggi. Perlu diingatkan, permukaan kek mesti wajib flat. Maksudnya, jika kek anda itu tak sekata, membukit ke anda wajib potong dulu sehingga kek anda itu rata. Baru senang nak apply krim nanti. Lepas itu, kek anda itu wajib disejukkan dalam chiller seeloknya semalaman sebelum digunakan. Biar kek anda itu betul-betul sejuk dan keras, barulah mudah kerja untuk layer kek nanti. Apa yang Kak Vida boleh rumuskan, kek ini timbang sebanyak 250 gram. Kek haruslah rata sebelum digunakan. Ianya perlu disejukkan dahulu di dalam chiller semalaman dan saiz kek yang cun untuk kek yang tinggi adalah saiz 5 dan 6 inci sahaja. Ini adalah frosting cream cheese yang Kak Vida akan gunakan untuk layer kek nanti. Ini pula adalah papan kek yang bersaiz 10 inci sesuai untuk kek yang bersaiz 6 inci. Dan piping bag untuk letak krim kita nanti. Mula-mula kita masukkan krim dalam piping bag. Masukkan sikit-sikit je dulu krim tu sebab kita tak nak haba dari tangan kita akan membuatkan krim cepat cair. Mengenai krim pula, anda haruslah sejukkan terlebih dahulu krim yang hendak digunakan. Krim yang sejuk akan melambatkan proses untuk krim itu menjadi cair. Lainlah anda coating kek dalam aircon kan. Kemudian potong hujung piping bag ni besar sikit. Kalau potong kecil-kecil, krim pun keluar sikit je lah. So tak best lah kalau kita nak makan nanti krim sikit, betul tak? Okey, kita start nak apply krim pada kek. Mula-mula kita pipekan sedikit krim di atas papan kek. Ia bertujuan sebagai gam antara papan kek dan kek kita nanti. Kemudian ambil kek dan centerkan dengan papan kek. Layerkan dengan frosting cream cheese kita tadi. Pipekan seperti yang Kak Vida tunjukkan. Dan ambil spatula, kemaskan krim sehingga krim itu sekata. Ambil lapisan kek yang kedua, letak di atas lapisan krim tadi. Make sure kedudukan kek selari dengan kek lapisan yang bawah. Kemudian ulang langkah-langkah yang Kak Vida nyatakan di awalnya tadi untuk lapisan yang kedua sehingga seterusnya. Di sini Kak Vida sarankan pipekan krim dengan kadar yang cepat. Ia untuk mengelakkan krim di bahagian lapisan bawah menjadi cair. So ia membuatkan kek kita akan menjadi sengit. Alhamdulillah, kek kita di dalam keadaan yang stabil. Kemudian ambil 6 button straw. Yang ini adalah straw boba. Straw ini lebih keras berbanding dari straw biasa. Mula-mula kita cucuk di bahagian tengah terlebih dahulu. Selepas itu, cucuk di bahagian tepi pula. Lakukan sehingga straw habis. Semasa anda cucuk straw tu, pastikan kek itu tidak sengit. Okey? Kalau boleh, betulkan kedudukan kek sebelum anda cucuk straw tu.
Bila anda menggunakan 6 batang straw, kek anda nanti akan menjadi tegap, tidak mudah sengit dan memudahkan kerja nak crumb coat kek anda nanti. Namun, jika anda tiada straw, anda boleh gantikan dengan batang chopstick. Tapi bagi Kak Fida mudah lagi kalau kita guna straw daripada chopstick. Untuk langkah yang seterusnya, kita harus crumb coat kek kita ni. Kita gunakan lebihan frosting cheese tadi, pipekan secara random di sekeliling badan kek dan ratakan dengan spatula. Kemudian kita scrapkan krim dengan menggunakan scraper. Kak Fida menggunakan scraper jenis akrilik yang ditempa khas untuk lebakan kek yang tinggi-tinggi macam ni. Bagi sesiapa yang masih kurang jelas mengenai crumb coat adalah sapuan icing secara nipis ke atas badan kek. Langkah ini sangat penting kerana dengan crumb coat kek ini kita dapat mengelakkan serbuk-serbuk kek atau sedak-sedak kek dari melekat dengan lapisan krim yang kedua nanti. Selain itu, ia juga dapat membuatkan kek anda itu kukuh sebelum apply lapisan krim yang kedua. Crumb coat kek anda ini sehingga badan kek menjadi sekata dan kemas. Jika ada bahagian badan kek yang berlubang, tutupkan dengan krim sehingga mendapat permukaan badan kek yang licin. Okey, Kak Fida rasa dah okey dah macam ni. Cantik dah. Lepas tu kita kemaskan di bahagian atas kek. Scrapkan lebihan krim tu. Kemudian lapkan lebihan-lebihan krim yang melekat di sekeliling papai kek dengan menggunakan kain yang bersih. Dan kita sejukkan di dalam chiller lebih kurang 2 jam macam tu sebelum apply lapisan krim yang kedua. Untuk lapisan yang kedua ini, Kak Fida menggunakan Swiss Meringue Buttercream. Krim ini adalah krim yang premium, sedap dan tahan kepada suhu bilik dalam jangka masa yang agak panjang. Sebenarnya ini adalah kek yang lain ya. Kek yang tadi Kak Fida nak buat naked cake. Naked cake ni tak perlu kepada sapuan yang kedua. So, kek ini adalah kek yang lain sebabnya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak coating kek. Coating kek ini adalah lepaan kek yang kedua dengan menggunakan krim yang sama atau menggunakan sapuan krim yang berlainan. Sebagai contoh, lepaan kedua ini Kak Fida menggunakan Swiss Meringue Buttercream. Cara-cara dan step adalah sama je dengan crumb coat tadi, cuma bezanya kita menggunakan krim yang berlainan sahaja. Cover badan kek dengan Swiss Meringue Buttercream secara menyeluruh. Coating kek sehingga badan kek itu menjadi sekata dan licin sehingga kita berpuas hati dengan hasilnya. Selepas dah siap, kita boleh masukkan kembali kek itu ke dalam chiller dalam tempoh 2-3 jam begitu sebelum kita dekor. Ini adalah naked cake yang Kak Fida tunjukkan di awal video tadi. Kebetulan Kak Fida nak buat dekor naked cake untuk majlis wedding klien Kak Fida. So, bolehlah Kak Fida nak tunjukkan contoh dekor guna fresh flowers. Bunga ni Kak Fida dah rendam dengan air garam selama 1 jam. Kalau tak rendam dengan air garam, anda boleh balut je bahagian batang bunga tu dengan aluminium foil. So, dekorlah mengikut kreativiti anda sendiri. Biasa kalau dekor kek kahwin ke kan, Kak Fida biasanya menggunakan bunga carnation, roses, istoma, baby breath, kadang-kadang bunga kek wah. Mengikut kesesuaian lah, mengikut contoh-contoh dekor yang diberi oleh wedding client. Okey.
Inilah simple dekor sahaja untuk kali ini. Untuk next video, Kak Vida akan berkongsi pula mengenai cara-cara stack kek 2 tingkat dan bagaimana nak dapatkan sharp 8 dengan cara yang mudah. Okey, jangan lupa terus menonton channel Kak Vida dan jangan lupa subscribe, okey? Sehingga berjumpa lagi. Bye!